Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu artikel yang sangat menarik. 31 Mei 2024 tariknya artikel ni. Janganlah macam ni Tuan Guru, janganlah macam ni. Malaysia Today ditulis oleh Mohsin Abdullah. Janganlah macam ni Tuan Guru. Dakwaan Presiden PAS Hadi Awang berkaitan serangan terhadap Islam oleh media disifatkan sangat serius. Minda Presiden adalah catatan Hadi Awang selaku pemimpin nombor 1 PAS, ditulis dengan panjang lebar dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW lagi menurut tulisan daripada Mohsin Abdullah ini. Beliau berkecimpung dalam kewartawanan sejak 1978 hingga sekarang. Penulisan Mohsin Abdullah ibarat durian, harum bagi setengah orang, tidak menyenangkan bagi orang lain. Saya teruskan. Hadi akan kaitkan petikan surah Al-Quran dengan PAS, yakni untuk menggambarkan perjuangan partinya berlandaskan kitab suci itu dan ajaran Rasul serta PAS melaksanakan perintah Allah. Ringkasannya pada hemat saya yang dipersembahkan Hadi ialah PAS itu Islam. Untuk sampaikan mesej itu, minda Presiden ditulis sekurang-kurangnya setiap minggu dan disajikan untuk khalayak menerusi Facebook dan media PAS. Seperti dikatakan tadi, ia ditulis dengan panjang. Jika anda bukan ahli PAS yang wala kepada Hadi dan saf pemimpinnya, penat juga nak membacanya dari mula hingga akhir. Saya gunakan istilah penat untuk melembutkan bahasa. Apabila media 4 hari lalu menyiarkan tuduhan yang saya anggap luar biasa, lemparan Hadi ke atas media menerusi catatan terbaru dalam minda Presiden, saya memberanikan diri dan mengenepikan rasa takut, penat dan membaca sepenuhnya. Hadi memulakan dengan penentangan terhadap perintah Allah oleh iblis yang dihadapi oleh Nabi Adam alaihissalam, dan beliau meneruskan huraian mengenai penentangan sedemikian pada zaman nabi-nabi lain. Semua ini sememangnya benar. Hadi seterusnya bercakap mengenai zaman apabila para nabi sudah tiada. Selepas tiada lagi nabi, maka kumpulan Islam pula diwajibkan mengambil alih perjuangan nabi. Maka menjadi kewajipan mereka untuk menghadapi lawan yang sama prinsip dan konsepnya. Betul mengenai kumpulan diwajibkan mengambil alih perjuangan nabi. Lawan yang sama prinsip dan konsepnya merujuk musuh Islam yang menentang perintah Allah. Sama seperti golongan penentang pada zaman nabi-nabi dan penentangan berlarutan sehingga hari ini. Lantas, tajuk minda Presiden yang disiarkan Haraka Daily bertarikh 28 Mei 2024 lalu yang dibicarakan dalam artikel berbunyi Islam sasaran fitnah, di sini PAS sasaran pertama. Bab Islam sasaran fitnah, memang betul. Sekarang ada Islamofobia di merata dunia. Mengapa ia terjadi tidak perlu diuraikan dalam penulisan ini. Bab PAS sasaran pertama bagaimana pula? Yang jelas, Hadi menerusi catatan minda Presiden meletak partinya antara kumpulan Islam diwajibkan mengambil alih perjuangan Nabi. Setuju atau tidak terpulang. Tetapi Hadi juga menegaskan partinya jadi sasaran kerana menang banyak kerusi pada PRU lalu. Pun begitu, Hadi seakan menyamakan serangan atau kritikan kadangkala keras ke arah PAS dengan serangan ke arah Islam dan sebaliknya. Kini senjata media digunakan bagi memburukkan wajah Islam dan sesiapa sahaja yang ada kaitan dengan Islam, kata Hadi Awang. Siapa agaknya sesiapa saja yang ada kaitan dengan Islam yang beliau kata itu? Rasanya ramai tahu atau boleh agak siapa yang Hadi maksudkan. Oleh kerana beliau menuduh media digunakan bagi memburukkan wajah Islam, saya yang lama bekerja sebagai orang media dan menganggap diri masih dalam media terpaksa memberi pencerahan. Tuduhan itu boleh membawa arti media Malaysia, termasuk yang dikendalikan orang Islam sengaja dengan rela, senang hati memburukkan wajah Islam. Dalam perkataan lain, media Malaysia tidak suka dan benci Islam. Singkatnya, anti-Islam ke? Itu soalan betul-betul padu. Kata Hadi, apabila berlaku kelemahan manusia pada diri segelintir kumpulan Islam yang terjelemus dalam kesalahan moral atau jenayah, maka akan dibesar-besarkan beritanya. Dibesar atau dikecilkan, sesuatu berita tertakluk kepada keseriusan kesalahan yang kumpulan Islam itu dituduh lakukan.
membunuh kanak-kanak, merogol budak perempuan berusia 8 tahun atau meliwat budak lelaki 11 tahun sekadar contohnya, semua itu sememangnya akan mendapat liputan meluas. Takkan jenayah sekeji itu hanya diberi 20 saat di telefon, di televisyen atau 2 perenggan di media cetak dalam talian. Namun hakikatnya apa yang disiarkan bukan rekaan media, bukan fitnah. Yang disiarkan berpandu kepada aduan dan kenyataan polis secara rasmi. Juga hujah dalam mahkamah apabila atau jika tertuduh dibawa ke muka pengadilan. Seperkara lagi, selagi sebelum disabitkan kesalahan di mahkamah, wajah orang yang dituduh akan dikaburkan oleh media. Siapa pula kumpulan Islam yang hadir kata itu? Adakah beliau mencadangkan kes jenayah diabaikan media hanya kerana yang dituduh atau melakukannya kumpulan Islam? Oh, soalan ini padu. Kata Hadi lagi, sekiranya terdapat berita dari sekolah agama, pondok, sekolah tafiz ataupun seorang ustaz imam, orang yang berkopiah, apalagi mereka yang berjubah, ada yang sengaja diletakkan kopiah atau jubahnya atau dipakaikan jilbab wanitanya. Artinya sengaja diletakkan kopiah atau jubahnya atau dipakaikan jilbab dilakukan oleh media. Adakah Hadi menuduh media pergi kepada pelaku jenayah dan pakaikan mereka kopiah, jubah atau jilbab? Atau yang beliau maksudkan ialah gambar pelaku diubah sesuai dengan kaedah teknologi moden? Orang ramai yang hadir di tempat kejadian atau mahkamah boleh menjawab, adakah pelaku jenayah berpakaian sama semasa di tempat kejadian dan gambarkan di siaran media? Dan berkata lagi Hadi, apabila dalam keadaan agamawan yang sebenarnya bebal dan tidak bertafakuh faham dan dalam agama melakukan kesalahan yang melampau daripada petunjuk agama atau melakukan agama Islam, menyalahgunakan agama Islam, maka dibesarkan beritanya atau dirikat cipta berdasarkan sentero dunia, diulang-ulang dan didramakan dengan lakonan-lakonan yang dicipta supaya dapat menarik perhatian agar ramai yang membenci Islam dan kemudiannya dan kumpulannya yang sebenar bagi mencacatkan wajahnya yang sebenar. Soalan lagi. Sekali lagi ditanya, siapa kumpulan si tertuduh yang dirujuk? Berita kesalahan agamawan sewajarnya dihebahkan sebagai peringatan kepada pengikutnya, umpama yang dengar ceramahnya, supaya berhati-hati kerana si agamawan terbabit melakukan yang Hadi kata melampau daripada petunjuk agama. Mengenai tuduhan reka cipta lakonan didramakan samalah dengan tuduhan awal tadi. Pesalah dipakaikan kopiah, jubah atau jilbab oleh media. Ada lagi kata Hadi, apa saja langkah menyokong Islam Parti akan dibelasah dengan pelbagai tuduhan fitnah dan penghinaan. Penentangan dilakukan dengan segala cara. Bermula dengan menggunakan platform media melalui tulisan, ucapan, tayangan, lukisan, karikatur. Beginilah di barat medianya melakukan pendedahan. Kes Pedri Christian melakukan jenayah seks ke atas kanak-kanak dan juga yang didakwa Dark Secret of Vatican. Berita seperti itu disiarkan prominently. Akhbar The Guardian Februari lalu juga menyiarkan laporan panjang mengenai dakwaan Pope Francis menentang reform yang boleh mengatasi masalah kesalahan seks oleh Pedri ke atas kanak-kanak. Beliau juga dituduh pejam sebelah mata ke atas kes Pedri menghamilkan rahib wanita dan memaksa mereka menggugurkan kandungan. Adakah media United Kingdom memfitnah gereja atau mereka anti-Kristian? Soalan. Di Thailand, di mana majoriti rakyatnya penganut kuat ajaran Buddha, media menyiarkan dengan meluas kesalahan seks oleh Sami Buddha. Adakah media Thai anti-Buddha? Di India, medianya menyiarkan beberapa kes salah laku, termasuk jenayah seks membabitkan Sami Hindu. Adakah media India anti-Hindu? Okey, bak nyanyian Malik Rizwan. Cukup sampai di sini, saya dah lambat ke masjid sembahyang Jumaat, kata penulis ini. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT dan tidak semestinya mewakili channel ini, The Twin TV. Anda boleh baca semula artikel ini di freemalaysiatoday.com freemalaysiatoday.com bertarikh 31 Mei 2024, ditulis oleh Mohsin Abdullah. Tajuk dia, janganlah macam ni Tuan Guru. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.